TV KPM. Inilah dia slot menengah rendah Didik TV KPM bersama saya pengacara anda Irfan Syahmi untuk mata pelajaran Bahasa Melayu tingkatan 3 bersama dengan Cikgu Latifah di sini. Cikgu, untuk segmen kali ini apa pula aktiviti yang cikgu bawakan bersama kita? Baiklah Irfan, sebentar tadi kita telah tahu maksud dan ciri-ciri serta kesan nomofobia. Jadi sekarang cikgu nak bawakan Irfan dan murid-murid untuk satu segmen yang cikgu namakan Bantu Diri Anda. Ya, dan untuk segmen ini ada beberapa aktiviti yang akan murid-murid lakukan, iaitu murid akan menonton, cikgu sediakan satu video pendek Irfan yang sangat menarik tentang tajuk kita, dan murid akan berikan sedikit pendapat tentang langkah-langkah menghindari nomofobia, dan selepas itu barulah kita ada interaktif di dalam aplikasi Canva. Kali ini cikgu memberikan tugasan kepada murid-murid sebab kita dah tahu masalah nomofobia yang ramai murid-murid alami. Jadi cikgu dan persatuan cikgu nak buat kempen yang kami namakan kempen Kami Cakna. Jadi tugas mereka perlu membuat poster hebahan, ya. Dan selepas itu kita dengarlah pembentangan daripada mereka. Boleh cikgu, dah tak sabar ni. Jadi adakah masanya untuk kita menonton video tersebut? Ya, kita dengar dahulu. Jom kita tonton video pendek. Mari kita saksikan. TV makin terang, sådär. Ja, man kan inte vara det. Det skulle man aldrig kunna vara sådär. Nomofobia merupakan singkatan daripada perkataan bahasa Inggeris iaitu No Mobile Phone Phobia. Penyakit ini menimbulkan perasaan takut apabila seseorang tidak mempunyai telefon pintar di dalam kehidupan atau genggamannya. Penyakit ini tidak seharusnya dipandang ringan, khususnya dalam norma digital pada masa kini. Malaysia perlulah mengambil tindakan yang proaktif bagi mengelakkan remaja daripada dibelenggu penyakit ini. Saya Ahmad Danish bin Muhammad Rohaizat melaporkan dari SMK Agama Johor Bahru. Baik, kami terima laporan Ahmad Danish dari SMK Agama Johor Bahru tentang nomofobia. Cikgu, tadi mereka gunakan bahasa apa, cikgu? Itu sebenarnya bahasa remaja pada hari ini. Dia tak bagi ibu dia tahu. Dia ada kod bahasa rahsia. Okey. Tapi kita boleh lihat, cikgu, video tersebut menggambarkan, memaparkan ada seorang murid ni atau pelajar ini yang sentiasa dengan telefon bimbit walaupun keluar dengan kawannya tapi tidak mengendahkan langsung. Kesian, kawan cakap sorang-sorang. Kan? Irfan macam tu ke tidak? Tidak, cikgu. Irfan kalau keluar dengan kawan, kita akan bersembang. Ya, kita kena hargai kawan yang telah meluangkan masa bersama-sama kita. Baiklah, kita pun dah tonton video tadi. Kita nak dengar cerna minda daripada murid-murid dalam Google Meet. Kita nak dengar sumbangsaran mereka tentang langkah. Sebab tadi Irdina, Darin, Sharifah dan juga Kalisa telah nampak beberapa tingkah laku, ya, yang kita katakan bergantung dengan telefon bimbit, tidak kira masa, tidak kira tempat. Ya. Mungkin ada cadangan langkah daripada murid-murid dalam Google Meet. Siapa nak berikan langkah untuk mengatasi nomofobia? Silakan murid yang pertama mungkin kita panggil. Saya nak cuba, cikgu. Ya, Darin Silakan, Safia. Cuba. Sila. Apa agaknya langkah yang dicadangkan? Pada pendapat saya, ibu bapa sebenarnya memainkan peranan penting dalam mengatasi masalah nomofobia dalam kalangan anak-anak. Ibu bapa sepatutnya menggalakkan anak-anak mereka untuk bergaul dan bermain dengan kanak-kanak lain di samping mengawal penggunaan telefon pintar anak-anak mereka. Ya, betul dan tepat sekali. Sebenarnya semuanya bermula di rumah, Irfan. Kerana apabila kita telah mendidik mereka, memberitahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh,
InsyaAllah mereka akan tahu bagaimana untuk bertingkah laku di halayak ramai. Seperti peribahasa, dia kata, bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Ya, cikgu. Terima kasih Darin Safia. Jadi berdasarkan jawapan yang diberikan oleh Darin, berapa gula-gula yang kita akan beri? Kita naikkan sedikit Ya, gula-gula. berapa? Kita naikkan lagi, cikgu. Cikgu nak bagi 4 biji gula-gula 4 gula-gula? untuk Darin. Tahniah. Okey, mungkin kita boleh teruskan dengan murid yang seterusnya. Dan cikgu minta seorang lagi, mungkin ada pendapat daripada rakan-rakan dalam Google Meet. Siapa nak beri pendapat seterusnya? Saya. Ya, silakan. Sharifah, silakan. Pada pendapat saya, pihak sekolah mengadakan kempen kesedaran tentang nomofobia. Aktiviti yang menarik seperti ceramah, kuis dan permainan boleh dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dan kesedaran tentang bahayanya nomofobia kepada remaja. Ya, terima kasih kepada Sharifah dan juga Darin atas cadangan yang cukup bernas. Betul. Yang boleh kita praktikkan dan laksanakan di peringkat sekolah dan juga di rumah. Dan sebenarnya apa yang disampaikan oleh Sharifah tadi bertepatan dengan aktiviti yang akan kita laksanakan sekejap lagi, iaitu Kelab Multimedia Sekolah akan mengadakan kempen Kami Cakna untuk menyebarluaskan kesedaran dan pengetahuan kepada semua murid dan remaja tentang bahayanya nomofobia. Baik, cikgu. Untuk Sharifah, berapa biji gula-gula? Sama, 4 biji 4 gula-gula. juga, boleh? Sebabnya pada peringkat ini mereka telah tahu mengaplikasikan. Mereka faham masalah dan boleh memikirkan apakah tindakan yang sesuai dan siapa yang perlu melaksanakan tindakan itu. Betul, cikgu. Itu satu pemikiran yang cukup kritis. Ya. Jadi kita akan teruskan dengan aktiviti yang berikutnya. Baiklah, untuk aktiviti seterusnya, cikgu namakan aktiviti interaktif. Kerana mereka akan bekerjasama dalam satu kumpulan untuk menghasilkan poster yang dalamnya ada juga atur cara kempen Kami Cakna, dan kali ini murid-murid boleh bergerak ke pautan Canva yang cikgu berikan. Sebelum tu cikgu sebut tadi atur cara. Betul, ya? cikgu. Ramai juga yang pernah dengar tapi kadang-kadang ada yang tidak jelas maksudnya. Merujuk kamus yang cikgu lihat dan cikgu tuntunkan, atur cara bermaksud senarai urutan acara. Ya, kalau kita buat satu-satu program di sekolah ataupun di luar sekolah, dia ada urutan. Mula-mula Pagi buat apa, pendaftaran betul. mungkin, kan? Ada nama aktiviti, ada waktu dan ada tempat di mana hendak dilaksanakan. Baiklah, sebelum murid-murid mula membuat poster, cikgu berikan beberapa panduan. Apa agaknya ciri poster yang baik, yang kalau orang baca poster tu dia faham. Ya, pertama, mesti ada tajuk yang jelas. Betul. Kemudian ada tarikh dan masa program, supaya tahu bila pengunjung nak datang kepada program kita tu, dan nyatakan juga lokasi dan ada atur cara program. Dan seterusnya ada beberapa langkah yang murid-murid perlu ambil berat sebelum mereka memulakan tugasan ini. Yang pertama, pilih aplikasi yang sesuai. Sebab ada banyak aplikasi secara dalam talian. Kemudian pilih template untuk digunakan. Ya, sebab ada banyak juga pilihan. Dan ketiga, suai padan gambar latar bersesuaian dengan tajuk kempen kita. Dan pilih bentuk tulisan yang mudah dibaca. Ya, jangan pilih tulisan yang seni. Betul. Nanti pembaca tak boleh baca. Dia tak sampailah Kalau tulisan maksud. berangkai mungkin orang takkan faham, cikgu. Ya. Jadi pilih tulisan yang seperti cikgu tunjukkan sekarang yang lebih bersifat formal. Formal, okey. Dan gabungan warna juga memainkan peranan untuk menarik perhatian pembaca, orang yang melihat poster kita. Dan akhirnya mereka perlu menentukan medium untuk mereka gunakan sebagai medium promosi program. Baiklah, murid-murid cikgu bagikan kepada dua kumpulan, iaitu kumpulan Cakna yang akan hasilkan poster dan kumpulan prihatin yang akan menetapkan atur cara program. Baiklah, Irfan, cikgu rasa mereka telah berada di pautan Canva tadi. Kita akan lihat. Kita akan buka dulu pautan Ya. Canva, di mana di situlah murid-murid akan menunjukkan hasil yang sangat kreatif Ya. dan mungkin inovatif, di mana mereka kena
menyiapkan satu poster berkenaan dengan atur cara program dan bagaimana kita lihat susunan gambar-gambar ataupun gabungan warna yang akan digunakan. Baik, kalau Irfan tengok sekarang di pautan Canva yang cikgu beri, murid-murid telah pun berada, ada 4 orang. Di sini ada ada Sharifah Aminah, ada Kalisa dan juga ada Darin. Jadi sekarang kita lihat ini merupakan template yang mereka pilih. Okey. Ini template yang mereka pilih. Nanti kita lihat hasilnya ada tak menepati seperti ciri-ciri yang cikgu berikan, dan ini adalah template untuk atur cara. Baiklah Irfan, sementara tunggu mereka untuk melengkapkan maklumat. Mungkin cikgu boleh beritahu kepada Irfan dan juga yang sedang menonton, sebenarnya di sekolah, bukan saja di sekolah cikgu, malahan di sekolah-sekolah yang lain juga kerap kita melakukan aktiviti dan program seperti kempen yang cikgu buat sekarang ini. Dan poster ini merupakan salah satu kaedah untuk kita memberitahu kepada orang ramai, kepada kelas-kelas yang pastinya akan ditampalkan di tempat-tempat laluan utama. Betul, cikgu. Di kelas. Tujuan dia untuk memberitahu. Maknanya kalau ada poster yang melengkapi keseluruhan maklumat ini, kita tak perlulah bercakap. Betul. Kan? Jadi sekarang ini untuk tujuan mempromosikan aktiviti kelab, persatuan, mungkin aktiviti di sekolah yang lebih besar. Ada pelbagai cara untuk kita menyampaikan, mempromosikan kepada masyarakat. Salah satunya ialah menggunakan poster. Betul, cikgu. Dan apa yang menariknya, poster ni seringkali orang kata apa akan mendapat perhatian orang ramai sekiranya poster itu cukup menarik, cikgu. Mungkin ada warna yang menarik digunakan, mungkin ada gambar-gambar yang cantik diletakkan di situ menyebabkan kalau orang lalu dekat tepi tu cantiklah poster ni tentang apa? Dia nak tahu. Betul. Dia ada perasaan ingin tahu itu, cikgu. Dan bagi saya poster yang menarik memerlukan satu hasil seni yang sangat kreatif. Ya, di sini juga sebenarnya Irfan, selain kita memberi ruang untuk murid berkreativiti, menggunakan maklumat yang telah dipelajari tadi, mereka dapat menghasilkan sesuatu lagi yang kita kata dah sampai tahap reka cipta. Reka cipta, cikgu? Ya, reka cipta maknanya mereka telah mempunyai kemahiran untuk mengolah maklumat dalam pelbagai bahan. Ya, saya setuju. Betul-betul. Mungkin ayat asal yang diberi itu diberi dalam bentuk ayat yang panjang, tapi mereka cipta satu bahagian yang mungkin hanya beberapa patah perkataan untuk menarik perhatian orang yang membacanya. Yang itu kita panggil sebagai mengolah. Mengolah. Kemahiran mengolah ini tidak semua murid boleh melakukannya dengan baik, tetapi perlu dilatih, diasuh, dan hasilnya kita dah boleh nampak dah ni. Dah ada okey. Dah ada dah ni. Kita boleh dengar mungkin. Sebab kalau dalam kelas pun kita tidak dapat menyiapkan sepenuhnya. Ya, betul. Tetapi kalau sekarang ni kita tengok dah ada hampir dah 50% siap dah ni. Mungkin kita boleh dengar apa agaknya yang disampaikan oleh kumpulan Cakna. Silakan. Ya. Kumpulan Cakna persembahkan kepada kami dalam poster kumpulan anda. Cakna kita ada Kalisa dan juga Sharifah. Mungkin cikgu boleh jemput Kalisa untuk terangkan kepada rakan-rakan yang sedang menonton apa yang sebenarnya anda hasilkan untuk tugasan poster ini. Silakan Kalisa. Boleh, cikgu. Cikgu besarkan. Untuk menghasilkan poster ini, kami telah memilih untuk menggunakan aplikasi Canva kerana mudah dan banyak elemen boleh digunakan. Poster kami ada menyatakan lokasi yang bertempat di SMK Agama Johor Bahru dan bertarikh 28 hingga 29 Januari 2023. Poster kami juga menyatakan maklumat guru untuk dihubungi iaitu Cikgu Zarif di talian 011 1234 56789. Ya, terima kasih Kalisa. Jadi kita nampaklah Irfan perkembangan aktiviti interaktif mereka dalam tugasan yang pertama kumpulan Cakna dah nak siap dah poster. Dah nak siap sikit lagi, cikgu. Jadi kita minta pula wakil daripada kumpulan Prihatin. Kita ada Irdina dan juga Darin. Mungkin mereka boleh beritahu kepada Abang Irfan dan rakan-rakan
apa yang sedang mereka lakukan untuk tugasan ini. Silakan. Siapa Ya. nak wakil kumpulan? Bagaimana dengan atur cara program tersebut? Ya. Silakan. Siapa nak Saya akan kongsi? terangkan cikgu. Okey, ya, Darin. silakan Darin. Mari kita. Kumpulan kami menghasilkan sebuah poster yang menyatakan atur cara program. Atur cara ni amat penting untuk memudahkan para pengunjung memilih aktiviti yang sesuai untuk disertai. Selain itu, atur cara ini kami hasilkan dalam bentuk point agar mudah untuk diteliti oleh para pengunjung. Ya, dan kalau kita lihat Irfan, dah ada dah. Irfan boleh datang nanti Boleh cikgu? program kami. InsyaAllah. Kalau cikgu jemput saya datang ke sana, ke Johor baru. Januari Januari. 2023. Baik. Dan ini merupakan antara program yang dilakukan oleh kelab apa tadi? Kelab Multimedia SMK Agama Johor Bahru untuk menyebarluaskan kesedaran kepada remaja, kepada murid-murid sekolah tentang bahayanya nomofobia. Ya. Jadi mereka bolehlah meneruskan tugasan di sini. Dan untuk tugasan mereka ini, cikgu pun sebenarnya berasa teruja kerana mereka dapat menyiapkan walaupun tidak sepenuhnya tetapi macam 70% siap ni. Betul cikgu. Kalau kita boleh beri bagi. sedikit masa lagi, mungkin 100% akan Ya, mungkin disiapkan. ada elemen-elemen gambar-gambar yang mereka nak masukkan. Betul cikgu. Tapi- Kita biarkan mereka olahkan dan Ya. kreatif di situ. Jadi berapa ganjaran cikgu akan berikan kepada mereka? Baiklah, untuk dari segi kerjasama, Ya. mereka bekerjasama, ada nilai-nilai di situ, nilai baik dan juga dari segi kreativiti, maklumatnya sampai, ada tajuk, ada nama aktiviti, tempat, masa dan tarikh. Cikgu boleh berikan kepada 5 gula-gula untuk setiap murid. Oh, makin banyak cikgu. Ya. Kali ini kita bagi 5 biji gula-gula kepada keempat-empat bunga kita pada hari ini. Terima kasih cikgu. Jadi sementara macam biasa, Irfan nak perlukan masa nak isi tempat kosong gula-gula ni. Ya. Kita akan berhenti berehat dulu. Teruskan bersama kami dalam Direct TV KPM.